Melukis lukisan susun atur. Berikut merupakan ciri-ciri lukisan susun atur. Gambar raja ini disediakan bagi menunjukkan lokasi alat lengkap dan peralatan pemasangan elektrik pada sesuatu premis samada di dalam atau di luar bangunan. Ia juga merupakan plan seni bina atau arsitek. Bagi sesuatu bangunan, ia dilukis secara lukisan ortografik dari arah atas plan, pada skala yang sesuai dengan menggunakan simbol grafik elektrik. Ia dapat membantu kerja-kerja perancangan peralatan di masa hadapan. Bagi mengelakkan kekeliruan kepada pendawai elektrik, semua simbol perlulah dilukis dengan jelas dan betul pada skala yang bersesuaian dengan size bilik dan bangunan agar kelihatan menarik dan tidak mengelirukan. Di samping itu, maklumat yang diberikan mestilah lengkap dan tepat seperti jenis Swiss, kadaran, jenis kelengkapan, bilangan liter kecil akhir dan sebagainya. Lukisan susun atur terbahagi kepada dua jenis, yaitu lukisan domestik dan industri. Plan bentangan domestik menunjukkan lokasi aksesori pendawaian dan alat kelengkapan serta Swiss kawalan di dalam bangunan atau rumah kediaman. Susun atur simbol piawai alat tambah pada pelan lantai adalah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Manakala pelan bentangan industri menunjukkan lokasi alat kelengkapan di dalam bangunan yang besar seperti makmal, kilang dan premis perdagangan. Pendawaiannya memerlukan perlindungan kerusakan mekanikal yang tinggi, dan boleh menampung beban yang besar. Kaedah pendawaiannya menggunakan konduit atau sesalur logam. Format lukisan susun atur. Yang pertama, daun pintu dan pintu, hendaklah dilukis dengan jelas, arah ia ditutup, dan dibuka. Kedua, setiap bilik atau ruang, hendaklah dilabelkan, dengan jelas. Seterusnya, tempat basuhan, sink, kolah, air pancut dan yang terlibat penggunaan air, atau gas, hendaklah ditunjukkan, supaya alat tambah tidak dipasang pada tempat itu. Setiap tingkap dan pintu, hendaklah dilukis, supaya dapat merancang lokasi pemasangan alat tambah, dengan tepat. Ukuran dimensi juga perlu ditulis pada lukisan susun atur. Dan akhir sekali, gunakan simbol arsitek yang betul untuk mewakili sesuatu bahagian, misalnya simbol menunjukkan tangga, dan sebagainya. Pemilihan penempatan alat tambah, dan kelengkapan pada lukisan bentangan, adalah mustahab. Ia menjadi panduan bagi pendawai elektrik, untuk mengetahui penempatan alat tambah atau kelengkapan yang dikehendaki. Sebagai pengenalan awal kepada lukisan bentangan, perkara-perkara ini perlu diambil perhatian sewaktu melukis gambar raja bentangan pemasangan domestik. Swiss hendaklah ditempatkan di tempat yang mudah dicapai, tidak terselindung, atau di tempat yang dilarang oleh peraturan IEE. Berikut ialah beberapa contoh penempatan Swiss yang dicadangkan. Swiss dipasang dalam bilik, di tepi dinding pintu masuk ke bilik itu, kecuali bilik mandi. Ia mestilah dipasang di luar atau menggunakan Swiss tarik. Swiss dua hala atau Swiss perantaraan digunakan di laluan jalan, kaki lima, tangga dan sebagainya. Swiss jenis tarik, boleh digunakan dalam bilik mandi atau bilik rehat. Seberapa boleh Swiss yang mengawal lampu atau kipas di bilik yang sama dikumpulkan bersama, bagi menjimatkan pendawaian, kemas, dan kemudahan kawalan.
Setiap bilik mestilah mempunyai sekurang-kurangnya sebuah lampu, kecuali bilik itu besar, dan memerlukan cahaya yang terang atau bilik untuk kegunaan khas. Berikut ialah contoh-contoh penempatan lampu yang sesuai. Lampu bilik mandi yang bersebelahan dengan tandas, dan berukuran kurang daripada 4 meter persegi. Boleh berkongsi sebuah lampu yang dilukiskan di tengah-tengah sempadan kedua-dua bilik. Lampu dinding mungkin sesuai di bilik rehat. Oleh kerana cahaya yang dapat disebarkan terbatas, bilangan lampu perlulah ditambah lebih daripada satu. Bagi mendapatkan keseimbangan cahaya yang diterima di sesebuah bilik. Biasanya lampu-lampu itu akan dilukis di tengah-tengah bilik. Kipas siling mestilah dilukiskan di tengah-tengah bilik. Jika lebih daripada satu, ia mestilah dipasang di tempat yang sesuai agar kelihatan seimbang. Soket alur keluar tidak boleh dipasang dalam bilik mandi atau diparas kurang daripada 300 mm dari paras lantai, kecuali jenis khas. Papan agihan dan alat kawalan pengguna ditempatkan dalam bilik stor atau di tepi dinding pintu masuk rumah. Untuk membangunkan lukisan secara manual, pelbagai peralatan asas diperlukan, seperti papan lukisan. Papan lukisan memang tidak asing lagi untuk mereka yang membuat kerja-kerja lukisan teknik. Ia boleh didapati dalam berbagai-bagai saiz mengikut kegunaan juru pelan. Biasanya papan lukisan yang disediakan berukuran 60 x 80 cm dan diperbuat dari papan jenis lembut atau plastik. Cara penggunaannya adalah: pastikan kertas lukisan dipasang pada penyepit khas yang terdapat pada papan lukisan tersebut. Pastikan kertas lukisan diletakkan pada sudut sebelah kiri dengan meninggalkan ruangan di tepinya. Pastikan bahagian tepi kertas lukisan berada pada kedudukan selari dengan tepi lengan sesikute. Sesikute berfungsi menjadi pemandu untuk membuat garisan lurus mendatar atau garisan menegak dengan perantaraan sesiku sudut. Ia boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama, yaitu bahagian kepala dan bahagian bilah. Sepanjang penggunaan sesikute, ianya digunakan rapat dengan papan sebelah kiri. Selain itu juga, sesikute boleh digunakan dalam keadaan condong ke atas atau ke bawah untuk membuat garisan condong. Sesiku segitiga. Terdapat dua jenis sesiku, yaitu bersudut 30 darjah dan 45 darjah. Ia digunakan untuk membuat garisan menegak dan bersudut. Pensil untuk membuat lukisan mekanikal samada dari jenis pensil jenis kayu ataupun pensil mekanikal, di mana mata pensil mekanikal tidak perlu ditajamkan. Mata pensil biasanya diklasifikasi berdasarkan kehitamannya. Ianya terbahagi kepada 3 grade, yaitu keras, sederhana dan lembut. Grade keras digunakan untuk menghasilkan garisan ringan seperti garisan binaan, garisan panduan penghurufan dan garisan yang memerlukan ketepatan. Manakala grade sederhana sesuai digunakan untuk membuat lakaran penghurufan, tanda anak panah, garisan objek dan garisan tengah. Dan grade lembut digunakan untuk menghasilkan garisan kasar dan mewarnai objek. Perisai pemadam. Perisai pemadam diperbuat dari logam nipis yang mempunyai banyak lubang. Ia bertujuan sebagai panduan pemadam supaya tidak terpadam garisan lain yang berhampiran. Pencontoh. Pencontoh digunakan untuk memudahkan kerja-kerja melukis kerana tidak perlu menggunakan peralatan lukisan lain. Terdapat banyak pencontoh seperti pencontoh bulat, segi empat, segitiga dan simbol elektrik. Jangka lukis.
Jangka lukis sangat diperlukan dalam kerja-kerja lukisan kejuruteraan. Terdapat 3 jenis jangka lukis yang biasa digunakan, yaitu jangka lukis panah gergasi, jangka lukis pegas susut, dan jangka lukis tradisi dan bendul. Jangka lukis digunakan untuk membentuk suatu garisan bulatan atau lengkop. Pembahagi. Bentuk pembahagi hampir-hampir sama dengan jangka lukis, bezanya pembahagi mempunyai 2 mata jarum. Terdapat 2 jenis pembahagi, yaitu pembahagi jenis pegas dan pembahagi jenis bendul dan tradisi. Pembahagi digunakan untuk membahagikan sesuatu jarak kepada beberapa bahagian yang sama atau untuk memindahkan sesuatu jarak sekali atau berulang-ulang. Skala atau pengukur. Skala atau pengukur dalam kerja-kerja lukisan kejuruteraan bukanlah dijadikan untuk membuat garisan, tetapi hanya digunakan sebagai pengukur sahaja. Skala yang digunakan mestilah dalam 1 unit sahaja bagi mengelakkan kekeliruan atau kesilapan semasa membuat pengukuran. Simbol arsitek lukisan susun atur. Aksesori elektrik dan pemasangan.